Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda awani bersama saya Nazri Kaha. Dalam kita melihat konflik kepimpinan sama ada di peringkat tempatan negara Malaysia dan juga peringkat global, seringkali kita akan melihat beberapa aspek bagaimana kegagalan kepimpinan menguruskan organisasi, sama ada organisasi sivil, swasta, badan-badan bukan kerajaan dan seumpamanya. Dan di Malaysia ini kita mudah untuk mengaitkan dari aspek kepimpinan politik. Tetapi politik bukanlah segala-galanya. Contoh-contoh yang perlu kita angkat bagaimana kegagalan dalam melakukan transformasi organisasi yang mempunyai kepentingan awam, misalnya dalam konflik ataupun isu 1MDB misalnya. Bagaimana kepimpinan membuat keputusan yang agak mengejutkan dengan pelaburan-pelaburan yang mungkin pada mereka jumlahnya kecil, tetapi apabila menggunakan wang rakyat dan sumber-sumber yang dikaitkan dengan kerajaan, pastinya ia akan mengundang risiko dan keterbukaan pelbagai hal ketirisan ataupun isu tata kelola korporat. Jadi itu yang akan kita bincangkan, bagaimana untuk melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin yang ada empati, yang ada ciri-ciri kepimpinan yang melihat kemanusiaan dan juga melihat realiti lanskap di Malaysia ini kalau kita ingin zoom kepada konteks Malaysia. Jadi untuk melihat perkara ini, tidak asing lagi yang berbahagia Datuk Dr. Anis Yusuf Yusof, pengarah UM-LEAD ataupun Pusat Kepimpinan dan juga Pembangunan Profesional Universiti Malaya yang baru saja diluncurkan pada beberapa minggu lalu. Jadi Datuk Dr. Anis seringkali mengungkapkan ini bukan perkara baru di kita UKM ketika di UNDP dan sebagainya, kita rapat dengan Datuk Dr. Anis. Tetapi apabila kita melihat, adakah ini satu vacuum dalam era 2023 dan bergerak ke hadapan, kita ketandusan kepimpinan dalam semua sektor, hal yang berkaitan dengan yang keputusan aku buat ni ada tak kaitan dengan kemanusiaan, dengan makhluk yang hidup bersama kita, dan juga bukan hanya melihat keuntungan ROI dan juga KPI dan sebagainya, jargon-jargon korporat dan sebagainya. Kita melihat kepada apa yang saya sebut awal tadi, penilaian kepada keseluruhan masalah dalam negara kita dari dulu sekarang, mengambil iktibar pengalaman saya daripada UNDP, di universiti, dan kemudian ketika dipinjamkan dari Jabatan Perdana Menteri, apabila usaha saya melihat daripada peringkat advokasi sehingga usaha-usaha pendidikan masyarakat, pembudayaan, sampailah ke peringkat menulis dasar negara yang paling tinggi, yang saya dapati ujungnya, kalau dasar-dasar terbaik mana pun, kalau tidak ada manusia yang bergelar pemimpin yang memimpin dengan hati nurani, banyak perkara ini tak akan tercapai. Jadi sebab itu peluang di hujung perkhidmatan saya ini, saya fikirkan kalau kita terus-terusan bercakap tentang dasar, nak mengubah dari segi undang-undang dan sebagainya, dia boleh ada undang-undang semua akan wujud, tapi ujungnya kalau tak ada orang yang benar-benar faham, yang ada komitmen untuk melaksanakan dengan baik, banyak perkara ini hanya akan tinggal kenangan dan slogan sahaja. Mengambil pengalaman dalam pelaksanaan plan anti rasuah umpamanya ketika saya di JICC, kita pernah berbincang panjang tentang kandungan dan 115 inisiatif itu secara langsung, tapi hingga kini yang kita sedar banyak perkara tak dilakukan, dan saya sedar banyak itu tak berlaku kerana dalam proses pelaksanaan itu kita hilang orang-orang yang diharapkan untuk dilaksanakan. Sebab itu saya mencadangkan di Universiti Malaya kita memberi fokus latihan kepimpinan ini bukan hanya untuk melatih kepada isu-isu kepimpinan yang biasa. Itu semua orang dah common, biasa, dah common. Tapi kita nak menyentuh hati. Sebab kalau saudara sedia maklum, ketika seorang bayi itu dalam kandungan ibu, Allah Ta'ala menjadikan hati itu dulu. Kita dengar heartbeat dulu, kalbu. Akal itu dimasukkan kemudian. Tapi masalah kebanyakan kita, bila anak itu keluar, kita nak anak kita pandai. Jadi kita hantar sekolah, hantar tuition, hantar. Jadi akal tu dibentuk. By the time dia sampai ke peringkat universiti, kepala dia besar. Memang besar kepala sungguh. Hatinya tak disentuh. Jadi hati yang diberi awal itu makin kecil. Dan hujungnya ramai manusia yang kita lihat sekarang tak ada hati.
Jadi dalam bahasa Inggeris kita kata orang yang heartless. Ya. Bahasa Melayu sebenarnya tak ada hati perut. Orang yang tak ada hati perut inilah banyak melakukan benda-benda yang saya sebut di awal tadi. Tak kisahlah sama ada 1MDB atau benda yang menimbulkan masalah. Jadi benda ini semua berkisar kepada manusia itu yang memimpin melaksanakan tanggungjawab. Kalau dia tak boleh melaksanakan dengan tanggungjawab, maka inilah yang akan menjadi masalah. Kita bercakap dalam konteks yang lebih padu, kalau saya katakan kita boleh buat kereta yang paling selamat dalam dunia. Tapi kalau pemandu itu orang yang akan membawa kereta itu dan melanggar orang lain, maka seselamat mana kereta itu pun dia akan menjadi penyebab kepada kemalangan. Jadi sebab itu orang di belakang steering itu yang penting dalam apa kita buat. Jadi usaha kita sekarang ni yang kita harapkan kita nak membentuk pemimpin akan datang. Dalam kita bercakap tentang VUCA sekarang ni kan, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Period yang macam ini kita tak boleh harap kepimpinan yang lalu. So kita perlu pemimpin yang baru, yang punyai kefahaman yang lebih baik, memahami keadaan semasa yang ada sekarang. Seolah-olah dalam konteks Lead dan apa yang ditawarkan itu, Datuk menawarkan sesuatu yang begitu basic, begitu asas, kembali kepada asas penciptaan manusia, iaitu hati nurani, dan pemimpin inilah yang perlu dibekalkan. Tetapi kita seringkali mendengar slogan-slogan, kita perlu memilih pemimpin yang mempunyai akal fikiran, yang mempunyai latar belakang agama, yang mengetahui lanskap pembinaan sebuah negara bangsa Malaysia ini yang pelbagai agama, pelbagai kaum, yang tahu adat budaya. Dari sudut itu nampaknya agak lengkap. Tetapi apabila Datuk mengungkapkan bahawa hati nurani itu, saya rasa betul. Kita seolah mengabaikan prinsip-prinsip asas seorang manusia itu, Datuk. Itu dia yang kita sebutkan. Walaupun malah orang barat, orang kaya barat, billionaire seperti Warren Buffett, dia pernah sebut, dia kata kalau kita memilih orang, pilih pada 3 perkara pada orang itu. Pertama, orang tu punya kebijaksanaan. Kedua, dia punya energi. Dan ketiga, integriti. Tapi dia kata kalau orang tu tak ada integriti, habis semua. Tak perlulah yang dua lagi tu. Walaupun orang tu mungkin orang tu pandai, paling genius, tapi dia boleh juga menjual negara dia. Kalaupun orang itu very energetic, bertenaga, tapi dia tak ada integriti, tak ada maknanya. Jadi ini yang kita nak pandukan supaya negara ini perlu melahirkan lebih ramai orang yang memimpin dengan hati mereka. Maknanya conscience dia tu tinggi. Yang menjadi masalah yang kita lihat, dan ini ada pelbagai bukti empirical kajian yang dibuat, apabila orang kompas moral mereka itu dibuang jauh, dan yang mereka fikirkan hanya apa yang nak dipoketkan, hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan tentang masyarakat sekeliling langsung. Jadi kalau kita berterusan dan menjadi masyarakat yang menjadi terlalu materialistik. Hari ini kalau kita lihat sekarang, orang memandang kebendaan dalam segala-galanya. Kereta apa orang tu bawa, rumah dia macam mana, baju apa dia pakai dan sebagainya. Jam apa dia pakai. Dan hilang langsung nilai-nilai yang orang tu ada. Jadi kalau dari segi performance review, di banyak pejabat, tak kisahlah sama ada di prestasi, penilaian prestasi, dia menilai berapa banyak profit yang dibawa, keuntungan bawa pada syarikat. Never mind kalau 20 juta dia bawa masuk, 10 juta dia ambil sonlap je, tidak dipikirkan. Dinaikkan pangkat kerana dia telah membawa keuntungan. Jadi benda-benda ini kita perlu ingatkan. Remind pada diri kita, tapi pada masa yang sama pada masyarakat. Kita tak boleh terlalu memandang kebendaan, bukan hanya profit sahaja yang akan menentukan segala-galanya. Tapi apa metodologi yang akan Datuk tawarkan dalam kursus-kursus di UM? Yang paling penting, kursus yang kita nak perkenalkan, kita panggil kursus ini kursus yang pertama, Purposeful and Principled Leadership Course. Jadi kursus dia, maknanya setiap pemimpin itu dia kena ada purpose, kena ada tujuan dia. Sebab banyak kita lihat, bila orang dia tak ada tujuan, itu yang dia melelong, dia buat benda-benda yang bukan-bukan. Tata kelola.
antara itu yang saya baru habis menulis nanti kita artikel bincang. antara tata kelola dan tata keloloh. Jadi kalau Orang kita utara nak, tahu lah ni. orang utara keloloh tu dia tahu orang yang macam mana bentuknya. Jadi tak boleh kalau kita nak tata kelola tak boleh ada orang yang Dia tak boleh seiring, tak boleh. Tak boleh. Oh, kita tak kalau bagus tapi yang ni pun ada juga. Ada juga. Tak Jadi boleh. masalah. Ya. Jadi sebab itu kita mahu pemimpin, bolehlah berseluruh kan Ya, kita pun tak itu, nak. kita manusia, Itu ya. manusia. Ya. Tapi yang penting dia menghormati Dan dia peraturan. pemimpin. Betul. Lagi-lagi Dia satu darjah lagi menjadi apa nama ikutan orang jutaan ramai. di luar sana. Jadi sebab itu kita beri penekanan, kita katakan pertama antara modul penting dalam kursus purposeful and principle leadership ini kita memberi penekanan kepada apa yang saya panggil values driven governance. Kalau bercakap tentang governance, semua orang boleh cakap tentang governance. Lagi hebat dia orang kan Betul. dengan daripada Harvardnya, daripada Cambridge-nya. Tapi governance yang mereka bercakap tu hanya dari segi struktur, sistem Ya. dan peraturan. Dan pengawalan dari segi sistem pengurus control mechanism yang ada. Tapi tidak melihat pada nilai-nilai. Jadi pengalaman saya daripada zaman di Institut Integriti, di Jabatan Integriti, berterusan dan di beberapa pelbagai agensi, saya melihat benda ini perlu kita mulakan. Ada kelompongan, ya? Ada kelompongannya. Sebab itu saya pernah waktu di Institut Integriti, Saudara Nazri mungkin ingat, saya pernah wujudkan modul untuk tadika. Ya. Sebab kita Agak memikirkan luar biasa. ya, kita di luar memikir kotak. pada waktu Ya. itu saya kata kita perlu memulakan pada Dan anak-anak penggunaan ini. lukisan-lukisan. Saya Betul, masih ingat. lukisan. Wow, ni out of the box. Dan apa nama malah ada maskot. Ya, ya. Sam itu menjadi maskot dan anak-anak kecil ni bila jumpa Sam berpelukan kan mereka ingat Sam lah yang mengajar mereka tentang nilai-nilai baik ini melalui cerita-cerita yang diceritakan oleh guru-guru tadika mereka tapi memakai puppet maskot itu. Very effective. Ada anak-anak yang pulang ke rumah dia bagi tahu, Ma tak ada integriti. Kerana dia diajar lain daripada apa yang dilakukan oleh Betul, ibu dia. paling mudah soft Jadi power. benda itu efektif. Tapi saya mikirkan bila anak-anak ini membesar dengan nilai yang kita ajar ni, tetapi dia melihat orang-orang dewasa melakukan benda yang berbeza. Jadi kita ada masalah lain. Kita nak membentuk peribadi baik anak-anak, tapi yang tua-tua ini menunjukkan contoh ikutan yang tidak baik. Jadi sebab itu saya rasa kita perlu juga memperbaiki. Jadi sambil kita bottom up, kita perlu top down. Jadi nilai-nilai itu, values driven governance itu menjadi penting sebagai asas kepada kursus ini. Keduanya, modulnya, saudara sebut tadi, kita kena belajar tentang adab, belajar tentang budaya, belajar tentang kenal orang lain. Dalam konteks Malaysia, kita negara penuh tapi semua orang kepelbagaian. cakap macam itu, Datuk. Ya. Semua faham Malaysia ni multiracial, kepelbagaian dan kesatuan dalam kepelbagaian. Ui, sedaplah berretorik. Tapi saya rasa bila kita berbincang secara hati nurani ni, tak tahu sebelah tu, rumah tu, apa dia punya sensitivity, apa perayaan dia, apa yang boleh do's and don't. Itu yang saya selalu gunakan. Saya kata di sekolah kita belajar 3R. Ya. Read, write and do arithmetic. Kan? Itu kita belajar. Betul. Tapi RR yang lain, bagaimana kita nak relate dengan orang budaya lain, agama lain. Bagaimana kita perlu respect mereka. Bagaimana kita sendiri perlu responsible dalam apa yang kita lakukan. Jadi RR ini juga penting. Dan sekolah perlu dijadikan tempat asas untuk perkara-perkara ini dibincangkan. Bahawa kita mungkin perlu ubah cara kita mengajar, mendidik, perlu lebih banyak field trip mungkin. Pergi ke rumah-rumah ibadah yang ada semua supaya kita belajar dan mengenali, memahami budaya-budaya yang ada. Saya rasa ini approach yang perlu kita mulakan sambil kita buat program yang nampak macam rendah ya. Tetapi apabila kita go to deeper and deeper pada pemimpin bakal pemimpin ini, saya rasa sebab setiap pilihan raya kita melihat kan inilah titik-titik yang digunakan untuk memecah belahkan masyarakat. Ada orang memainkan sentimen perkauman ni bila meraih undi. Jadi dialah akan menjadi jagoh kepada juara kepada bangsa-bangsa tertentu. Sebab patutnya rakyat menolak taktik yang sebegini sebab kita negara ini negara Malaysia. Dengan kepelbagaian yang saya sebut tadi perlu kita meraihkan. Sebenarnya daripada kita terus bercakaran, kenapa tidak kita melihat peluang Malaysia dengan kepelbagaian yang ada ni untuk kita compete di peringkat antarabangsa. Kalau saudara baca buku terbaru Kishore Mahbubani, saya jumpa dia di Kuala Lumpur baru-baru ini, dia datang. Dia menulis tentang bagaimana 21st century ini adalah century untuk ASEAN. Dan dia bercakap tentang CIA, China, India dan ASEAN. Kita ada semua itu, ramuan itu ada dalam Malaysia. Ada di Malaysia.
tak boleh tempat lain. Jadi sepatutnya kita mengambil kesempatan pembangunan ekonomi di China, di India untuk kita juga. Tetapi bagaimana bersama. program ini, Datuk, akan menjadi satu catalyst bagi satu ini satu jargon segilah game changer untuk kita angkat kekuatan-kekuatan ini dalam konteks the soft approach ataupun satu pendekatan yang lembut, bernilai hati nurani, tetapi dia akhirnya dia punya outcome ataupun objektifnya akan memberi satu impak yang besar kepada negara. Kerana kita tahu apabila kita ingin ke tengah, ada satu puak ini akan tarik ke tepi, ke kanan, ke kiri. Jadi yang ke tengah ini dia akan selalu struggle. Kerana identiti politik, isu berkaitan kaum, agama ini senang jual, paling mudah jual. Apabila berada di masjid tu, dia cerita agama Islam yang terbaik. Kalau mereka berada di pentas dengan kaum mereka, kaum dia lah yang terbaik. Yang lain ni nanti dulu. Jadi bagaimana dalam silibus-silibus ini akan diangkat nilai-nilai dengan melihat orang kata pun manifestasi di depan realiti kita. Berbezanya mungkin dengan kursus-kursus yang lain, ketika saya formulatekan kursus ini, ia berdasarkan kepada kajian. Empirical data. Kajian yang saya buat ni melihatkan supaya kita nak faham masalah kita. Kalau di UM kita ada tagline serving the nation. Jadi pada saya kalau kita nak serve the nation, kita kena tahu apa dia masalah the nation itu. Jadi dalam kajian saya rumuskan ada 3 masalah yang saya panggil 3I. 3I serangkai ini, yang pertama adalah integriti. Dan masalah integriti ini dah lama kita bicarakan dan kita bincangkan dan masih dia menjadi masalah yang perlu kita selesaikan. I kedua adalah masalah integrasi. Sama juga, ini juga kita bincang lama waktu saya di KITA. Dan kebetulan tempat-tempat yang saya pernah bekerja sebelum ini menyentuh kuat kepada dua-dua I ini. Jadi sebab itu saya sangat berkait dan merasakan benda ini penting. Ini dah berdasarkan apa yang orang cakap dengan masalah yang dihadapi. I yang ketiga ini saya rumuskan dia sebenarnya adalah intrik. Ini tentang power struggle. Kita masih, negara kita ni masih lagi berebut kuasa. Jadi masih ada plot, subplot, komplot untuk mengatasi. Dan ini berlangsung. Ketiga-tiga I ini bersandarkan kepada kepimpinan negara. Dan kalau tidak ditangani, ini akan menjadi masalah lebih besar pada negara kita. Sebab itu kita menggunakan masalah, problem statement itu dan approach yang kita ambil ini adalah dengan mewujudkan modul-modul supaya menimbulkan kesedaran pada pemimpin-pemimpin yang akan hadir menjadi peserta program-program kami, yang kita harapkan mereka ini akan menjadi champion yang akan mengubah atau agent perubahan pada negara supaya akan timbul lebih ramai pemimpin-pemimpin yang akan melaksanakan tanggungjawab mereka dengan hati nurani. Bagaimana kita boleh anticipate? Kerana ini melibatkan satu pandangan jauh ataupun foresight ke hadapan menggunakan data science, data raya dan sebagainya. Adakah itu jadi tools dalam modul ketiga kami memang memberi fokus pada foresight. Sebab saya melihat banyak perancangan yang dibuat lebih berbentuk knee-jerk, urgent response yang segera, hanya segera, reaktif dan tidak pernah memandang jauh. Sebab tu ketika kita menghadapi COVID. Tapi kan kita ada RMK punya satu perjalanan yang 5 tahun setiap kali kita. Tetapi apabila RMK tu sebagai satu bread and butter pula saya tengok. Betul. Dengan polisi-polisi yang instant. Saya kira yang terbaru ini midterm review yang dibuat perlu melihat kehadapan juga perubahan-perubahan yang berlaku dalam negara. Jadi foresight memang antara benda tools yang akan kita beri, dan yang akhir yang saya sebut juga adalah penggunaan data science. Kita perlu data. Kita tak boleh buat keputusan hanya berdasarkan arah angin datang dari mana. Data. Jadi 4 modul ini dari konsep values driven governance, dari konsep bagaimana budaya dan kepelbagaian boleh melonjakkan kita dan compete di peringkat antarabangsa, foresighting dan juga data science ini untuk pemimpin yang kita lahirkan ini dapat memimpin dengan hati dia. Siapa sasaran Datuk sebenarnya? Kita memang ini agak tidak semua kita open untuk public sector, untuk pegawai kerajaan,
juga pada masyarakat sivil. Badan sibuk. Saya sedang berbincang dengan pelbagai pihak supaya kita mahukan kursus ini bila dilakukan, semua ketua, wakil, pemimpin daripada tiap-tiap sektor ini ada. Dan pada saya, pembelajaran yang paling baik adalah apabila mereka duduk bersama. Sebab sebelum ini, kalau kita tahu, ada agensi kerajaan yang melatih kerajaan. Ada kalau di swasta, yang buat latihan untuk swasta sahaja. Masyarakat sivil mungkin mereka ada sendirinya. Tapi pembelajaran yang memberi peluang untuk mereka duduk bersama. Malah saya sedang berbincang juga kalau boleh sektor keselamatan negara. Mungkin pegawai tentera, intelijen kita, intelijen juga perlu datang bersama. Mereka juga ada tempat latihan mereka, tapi kita mahu kebersamaan ini pembelajaran antara mereka. Sebab kalau ada setengah orang merasakan, oh saya dah pandai, tapi bila dia lihat, oh orang daripada sektor lain sebenarnya lebih efisien dalam melakukan tugas, lebih efektif lagi, cara pemikirannya berbeza. Itu sebenarnya pembelajaran yang kita mahu. Usaha nak melatih, nak menjadikan mereka profesional yang baik akan berlaku sesama mereka. Di mana makmal hidup akan dijadikan rujukan? Merata tempat kita sebab kita akan bawa juga, sebab kita akan bawa orang yang memang sudah mempraktikkan. Tenaga pengajar kita, orang yang telah terbukti mereka pernah jadi CEO dan ada antara mereka sanggup meninggalkan jawatan kerana prinsip. Itu yang penting. Kerana dignity mereka lebih tinggi daripada apa juga ganjaran dan sebagainya. Orang-orang sebegini yang akan kita bawa untuk berkongsi pengalaman, dan juga kita akan ada tim yang akan facilitate banyak daripada usaha ni, akan ada perbincangan, dan yang paling penting kita nak ada unjuran pada dasar-dasar yang sedia ada. Jadi kalau kita letakkan 20 C-suite, orang di peringkat tertinggi ini, pemimpin-pemimpin di korporat dan sebagainya dalam kelas itu, kita nak juga apa sumbangan mereka kepada masalah dalam negara. Jadi selain daripada dia belajar untuk melengkapkan diri dia dengan ilmu-ilmu baru ini, kita nak juga itu datangnya foresight tu dengan data tadi tu. Jadi dia akan membantu dan pengalaman diri sendiri, membantu memberi pandangan bagaimana kita menyelesaikan masalah kemiskinan umpamanya, masalah alam sekitar kita umpamanya. Sekarang kita SDG, cakap tentang kesihatan planet kita. Orang yang mengkhawatirkan saya bila orang hanya melihat benda-benda seperti ESG. Dia laporan ESG itu dibuat. Jadi audit lah. Tapi hanya dibuat kerana benda itu wajib. Tapi tidak dipahami kenapa environment itu penting, kenapa social itu penting, kenapa governance itu penting. Dia hanya buat semata-mata untuk kata orang tick the box, seolah-olah ini dah dilakukan. Jadi benda ini dibuat hanya menjadi terlalu business driven. Yang kita mahu kefahaman mereka kenapa semua ini penting. Jadi kalau pemimpin itu dia faham berdasarkan purpose, dia ada principle, tak perlu lagi penekanan. Dia sendiri akan buat, dia tahu apa yang penting untuk dilakukan. Adakah Datuk juga akan menggunakan kekuatan Universiti Melaya itu sendiri? Sudah tentu. Sebagai universiti pilihan utama untuk peringkat undergraduate dan postgraduate, memang tenaga yang ada yang kita cuba garapkan supaya Universiti Melaya juga menjadi pilihan utama untuk peringkat advanced certification management ini. Ini yang kita semua harapkan. Dan adakah ini satu USP, unique selling point? Kerana kita tahu institusi lain juga menawarkan kursus-kursus sebegini, pembangunan kepimpinan dan sebagainya, termasuk agensi-agensi swasta dan juga agensi-agensi kerajaan yang bersifat untuk melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin second echelon, third echelon dan sebagainya, Datuk. Kita memang meraihkan sudah tentu semua marketnya besar dan kita merasakan kita ada niche, kita ada sesuatu yang unik sebab pertamanya kursus yang di formulate ini saya fikir lama, ada kajian dan saya belum melihat benda yang sama ada di tempat-tempat lain. Jadi saya merasakan ini satu impian Datuk, yang saya dah lihat dah, usaha saya dah lama, saudara tahu saya dah bercakap di peringkat global. Saya dah menulis benda ini, buku yang dilancarkan 2 minggu lalu itu adalah buku saya yang ke-30. Jadi dah menghasilkan pelbagai dan tulisan-tulisan lain. Saya kira ini mungkin antara, bukanlah nak kata yang buah tangan, last effort, tapi saya rasa ujungnya
kalau saya boleh membantu negara melalui mendidik, melatih dan memimpin dan berkongsi dengan pemimpin atau groom the future leaders, saya merasakan itu mungkin sumbangan saya terakhir yang akan memberi makna pada negara ini. Jangan sebut terakhir itu, macam saya rasa banyak lagi belum dikongsikan lagi. Okey, terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, pengarah UM Lead ataupun pengarah Pusat Kepimpinan dan juga Pembangunan Profesional Muslim Malaya. Jadi itu saja dalam agenda Awani pada malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.